Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Baiklah, untuk hari ini cikgu ingin berkongsi satu perkara tentang ujian kemahiran bertutur. Untuk maklumat para pelajar sekalian, kemahiran bertutur ini adalah sangat penting untuk membantu kamu meningkatkan prestasi grade bahasa Melayu kamu dalam peperiksaan SPM kelak. Jadi cikgu harap para pelajar semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Baiklah, untuk ujian kemahiran bertutur ini, pelajar akan dinilai secara dua peringkat lah, iaitu bahagian A secara individu, maka diperuntukkan adalah 40 markah. Maka masa diberi 3 hingga 5 minit berdasarkan tema tertentu. Dan para pelajar akan diberi bahan rancangan dan juga petikan lah. Sebanyak 4 soalan akan diajukan. Soalan 1 dan soalan 2 jawapannya berdasarkan petikan, manakala soalan 3 dan 4 merupakan soalan kebat yang mana pelajar perlu memberi pendapat kamu sendiri. Untuk bahagian B pula adalah secara berkumpulan, sebanyak 30 markah diperuntukkan. Namun begitu, markah hanya akan dinilai secara individu. Masa diberi antara 12 hingga 15 minit. Satu soalan akan diberikan berdasarkan tema tertentu dan para pelajar dalam kumpulan diberikan masa untuk mengadakan sesi perbincangan. Okay, untuk bahagian A, cikgu telah memilih tema pelancongan dan pelajar akan diberi satu petikan dan juga gambar bahan rangsangan. Contohnya di sini ialah aktiviti dan tempat menarik di Pulau Pangkor. Jadi cuba pelajar baca petikan yang diberikan. Baiklah, untuk soalan 1 dan soalan 2, jawapannya terdapat di dalam petikan. Jadi untuk menjawab soalan 1, pelajar perlu mengenal pasti terlebih dahulu kata kuncinya lah. Contohnya soalan 1, apakah daya tarikan utama pelancong datang ke Pulau Pangkor? Jadi kamu kena kenal pasti kata kuncinya ialah daya tarikan utama. Jadi kamu lihat di petikan, ada tak perkataan daya tarikan utama? Okey, ada. Jadi jawapannya daya tarikan utama di Pulau Pangkor ialah kecantikan pantainya, air laut yang jernih serta kaya dengan terumbu karang dan hidupan laut yang cantik. Okay, soalan yang kedua, kata kuncinya pulau bersejarah. Mengapakah Pulau Pangkor dianggap sebagai pulau bersejarah? Jadi kita lihat ada tak kata kuncinya di petikan? Okey, ada. Jadi jawapan kamu ialah Pulau Pangkor juga dianggap pulau bersejarah kerana di pulau inilah bermulanya campur tangan British dalam pentadbiran orang Melayu. Di sinilah termaterainya perjanjian Pangkor antara Sultan Abdullah dengan pihak British pada 20 Januari 1874. Jadi untuk soalan 1 dan soalan 2, pelajar kena kenal pasti terlebih dahulu kata kuncinya. Bagaimana pelajar untuk bertutur dengan teratur dan lancar, terutamanya bagi soalan kebat, soalan bahagian A, soalan 3 dan soalan 4 dan juga soalan bertutur secara berkumpulan. Jadi untuk langkah pertama, pelajar perlu memahamkan kehendak soalan. Langkah yang kedua, pelajar perlu memikirkan satu isi ataupun satu fakta yang betul. Dan langkah yang ketiga, pelajar perlu menyusun idea mengikut turutan. Jadi dalam hal ini, cikgu cadangkan pelajar boleh menggunakan turutan sama seperti satu susunan perenggan isi karangan. Jadi untuk contoh susunan ayat, cikgu telah menggunakan 5 ayat lah. Ayat yang pertama ialah ayat yang menyentuh kehendak soalan dan juga isi yang telah kamu fikir. Ayat yang kedua merupakan ayat persoalan kenapa. Ayat yang ketiga merupakan ayat contoh. Ayat yang keempat merupakan ayat kesan dan ayat yang kelima ialah ayat penegasan. Jadi kalau kamu ingin lebih tahu lebih lanjut tentang teknik susunan ayat ini, kamu boleh layari laman web cikgu di YouTube berkenaan dengan teknik gerabak tas. Okey, untuk supaya kamu lebih faham lagi. Okey, baiklah, untuk soalan bahagian A tadi cikgu dah jelaskan, soalan 3 dan 4 ialah soalan kebat kan. Jadi pelajar perlu memikirkanlah apakah kehendak soalannya. Dia kata anda perlu fikirkan sebelum memilih destinasi pelancongan. Manakala soalan nombor 4, anda kena berikan pendapat mengapakah sektor pelancongan sangat penting di negara kita. Jadi untuk soalan 3 dan 4 ni, kamu perlu memberikan pendapat kamu sendiri.
Okey, marilah kita lihat contoh jawapan bagi soalan 3. Okey, kamu boleh susun untuk bertutur lah kan. Jadi untuk yang pertama, perkara yang akan saya fikirkan sebelum memilih satu destinasi pelancongan ialah saya akan memikirkan kemudahan tempat penginapan. Hal ini demikian kerana tempat penginapan sangat penting supaya saya dan keluarga boleh berehat setelah penat berjalan-jalan di tempat pelancongan. Ayat yang ketiga ialah ayat contoh. Saya akan memikirkan hotel atau homestay yang berdekatan dengan tempat pelancongan dan saya juga akan memikirkan kos untuk menginap di hotel atau homestay sama ada kos yang mahal ataupun harga bajet. Jadi kesannya saya tidak akan tersalah memilih tempat penginapan yang selesa untuk bermalam mengikut kemampuan saya. Dan ayat penegasannya benarlah bahawa saya akan memastikan tempat penginapan yang sesuai sebelum memilih destinasi pelancongan. Okay, untuk soalan yang keempat pula kan. Pada pendapat saya, sektor pelancongan sangat penting kepada negara kerana menjadi sumber pendapatan kepada ekonomi negara. Hal ini demikian kerana kedatangan pelancong dari luar negara akan menyebabkan pengaliran mata wang asing masuk ke negara kita. Ayat contohnya, sebagai contoh, pelancong asing akan menukar mata wang mereka kepada mata wang negara kita dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit Malaysia. Mereka juga akan membayar cukai perkhidmatan yang menjadi sumber pendapatan negara. Jadi kesannya ekonomi negara akan bertambah baik jika ramai pelancong luar datang melawat tempat-tempat menarik di negara kita. Ayat penegasannya benarlah bahawa sektor pelancongan sangat penting sebagai sumber pendapatan negara kita. Baiklah, kita cuba buat latihan pengukuhan. Pada pendapat anda, mengapakah remaja sekarang tidak berminat menyertai aktiviti sukarelawan? Jadi untuk langkah pertamanya, kita kena tentukanlah apa dia punya fokus, iaitu remaja tidak berminat dengan aktiviti sukarelawan. Langkah yang kedua, kita berikan satu isi, contohnya cikgu pilih isi pengaruh gadget atau telefon bimbit. Dan langkah yang ketiga, kita perlu susun idea lah mengikut 5 ayat tadi. Okey, contoh yang pertama, remaja tidak berminat menyertai aktiviti sukarelawan kerana pengaruh gadget atau telefon bimbit. Kemudian hal ini demikian kerana remaja lebih suka menghabiskan masa dengan melayari internet menggunakan telefon bimbit. Betul atau tidak kan? Sekarang ni remaja, kadang-kadang orang tua pun suka sangat melayari internet. Okey, sebagai contoh, remaja sanggup seharian duduk di dalam bilik untuk bermain game atau menonton filem menerusi telefon bimbit. Jadi kesannya remaja tidak mempunyai masa untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Benarlah bahawa remaja tidak berminat menyertai aktiviti sukarelawan kerana terpengaruh dengan gadget atau telefon bimbit. Ini contoh isi satu lah. Bagaimana dengan contoh isi yang kedua pula? Katalah kita pilih tidak dididik sejak kecil oleh ibu bapa. Jadi ayat pertama yang kamu boleh tuturkan, remaja tidak berminat menyertai aktiviti sukarelawan kerana tidak dididik sejak kecil oleh ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa tidak mahu anak-anak mereka, malah diri sendiri tidak berminat melibatkan diri dengan aktiviti sukarelawan. Okay, sebagai contoh, ibu bapa lebih suka duduk berehat-rehat di rumah walaupun ketika itu diadakan aktiviti sukarelawan di kawasan kediaman mereka. Kesannya remaja tidak mengetahui kepentingan menyertai aktiviti sukarelawan ini. Jelaslah bahawa remaja tidak berminat menyertai aktiviti sukarelawan kerana ibu bapa tidak mendidik anak-anak berkenaan aktiviti ini sejak mereka kecil lagi. Okay, seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan yang kedua. Mengapakah teknologi moden sangat penting dalam bidang pertanian? Jadi untuk yang pertama, teknologi moden sangat penting dalam bidang pertanian kerana dapat memudahkan kerja pertanian. Hal ini demikian kerana teknologi moden telah berjaya menghasilkan ataupun mencipta pelbagai mesin atau peralatan pertanian yang memudahkan para petani. Sebagai contoh, penciptaan drone telah memudahkan petani untuk membaja kawasan pertanian yang luas dalam tempoh masa yang singkat. Kesannya petani dapat menjalankan pertanian dengan mudah dan cepat. Jadi ayat yang kelima jelaslah bahawa
teknologi dapat memudahkan kerja-kerja petani. Okey, latihan pengukuhan yang ketiga. Apakah langkah-langkah untuk memupuk semangat jati diri ataupun semangat patriotik dalam kalangan remaja? Jadi yang pertama, antara langkah untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan remaja ialah kita ambil peranan siapa? Kita ambil peranan ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang semangat patriotik. Kalau kamu nak pilih pihak sekolah pun boleh, pihak kerajaan pun boleh, pihak media massa pun boleh, pihak masyarakat pun boleh. Jadi cikgu pilih pihak ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan pendidik paling awal kepada anak-anak sejak kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menceritakan kisah sejarah perjuangan rakyat dan pemimpin dalam menuntut kemerdekaan negara. Ibu bapa juga perlu menanamkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak sejak mereka kecil lagi. Jadi kesannya anak-anak akan mempunyai semangat patriotik dan sentiasa menjaga nama baik negara. Jelaslah bahawa ibu bapa berperanan penting dalam memupuk semangat patriotik dalam diri anak-anak mereka. Baiklah, bagaimana para pelajar sekalian? Adakah kamu sudah faham perkara yang cikgu jelaskan sebentar tadi? Jadi cikgu berharaplah kamu boleh memilih untuk menyusun idea dan belajar betul-betul lah dengan susunan idea yang teratur dan berbahasa gramatis. Jadi boleh gunakan 5 ayat yang sebagaimana cikgu terangkan, tetapi jika kamu tidak dapat membuat demikian, memadailah pada pendapat cikgu kamu bertutur sekurang-kurangnya 3 ayat yang lengkap. Sebab cikgu faham ada kalanya fikiran kamu akan buntu apabila kita dikendaki bertutur secara spontan. Okay, jadi di sini cikgu telah sediakan beberapa bentuk tema, contoh soalan dan contoh andaian jawapan. Jadi pelajar boleh bersama-sama mengingatilah apakah isi-isi jawapan. Okay, untuk yang pertama, tema amalan rumah terbuka. Soalannya, bagaimanakah amalan rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan kaum? Jadi andaian jawapannya, semua kaum akan berpeluang berkunjung ke rumah jiran atau kawan-kawan yang menyambut perayaan. Kemudian ketika menjamu selera, kita boleh berbual dengan tetamu yang hadir dan mungkin kita akan berkenalan dengan tetamu yang baru kita jumpa. Kemudian kita akan mengetahui adat resam kaum lain dan menghormati amalan tradisi mereka. Jadi ini akan memupuk nilai toleransi yang akan mewujudkan perpaduan antara kaum. Okay, soalan yang kedua, adakah amalan rumah terbuka boleh dijadikan sebagai produk pelancongan? Okay, jawapannya ya, sebagai satu daya tarik pelancongan. Kerana pelancong luas teruja dengan cara dan budaya sesuatu kaum di negara kita menyambut perayaan. Kita sedia maklum kita ialah masyarakat majmuk dan mempunyai perayaan-perayaan yang tertentu. Kementerian Pelancongan boleh menjadikan rumah terbuka sebagai program utama pelancongan dan dicatat dalam kalender pelancongan negara. Jadi seterusnya pihak yang terlibat dalam industri pelancongan boleh menyediakan pakej yang menarik ketika musim perayaan sesuatu kaum. Okay, seterusnya untuk masih lagi tema pelancongan, soalannya berbunyi, apakah kepentingan industri pelancongan di negara kita? Okay, antara jawapannya menjadi sumber ekonomi atau pendapatan negara kerana berlaku pengaliran masuk mata wang asing yang akan membantu meningkatkan nilai ringgit Malaysia. Kemudian menjadi sumber pendapatan rakyat atau masyarakat yang terlibat dalam industri pelancongan. Contohnya pekerja di hotel, homestay, pemandu teksi, Grab, pengusaha hotel, pekerja restoran, penyedia bot dan sebagainya. Kemudian memajukan sesuatu kawasan pelancongan. Jadi bila ada kawasan pelancongan, kemudahan jalan raya pun bertambah baik, kemudahan infrastruktur akan lebih selesa. Ini membuktikan rakyat juga akan mendapat manfaatnya. Kemudian dapat meningkatkan imej negara kita, terutamanya dari segi keramahan penduduk dan kebersihan kawasan tempat pelancongan. Okay, soalan seterusnya, bagaimanakah bangunan bersejarah ataupun tempat bersejarah boleh dijadikan daya tarikan pelancong? Okay, contoh-contoh tempat bersejarah atau bangunan bersejarah ialah Famosa atau Gereja St. Paul's, bangunan merah di Melaka, Istana bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, Port Margaretha di Sarawak, bangunan stesen kereta api di Ipoh Perak,
Masjid Sultan Abu Bakar di Johor, Port Cornwallis di Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi tempat-tempat bersejarah ini kerana pelancong ingin mengetahui sejarah penjajahan di negara kita. Kemudian boleh menjadi daya tarikan kepada pelancong yang meminati bidang sejarah sesebuah negara. Kemudian menjadikan destinasi pelancong pilihan ibu bapa untuk mendedahkan tempat ataupun kesan-kesan sejarah kepada anak-anak mereka. Okay, seterusnya kita pergi kepada tema industri pelancongan. Soalannya, bagaimanakah memajukan industri pelancongan kesihatan? Pelajar kena tahulah apa maksud pelancongan kesihatan. Pelancongan kesihatan ni merupakan satu pakej pelancongan yang mana pelancong luar datang ke negara kita untuk mendapatkan rawatan, sama ada rawatan secara moden ataupun rawatan secara tradisional. Jadi andaian jawapannya, pihak Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelancongan mengadakan kempen untuk menggalakkan pelancong berkunjung ke negara kita sambil mendapatkan rawatan kesihatan seperti rawatan pergigian, kecantikan, rawatan secara tradisional seperti urutan tradisional dan sebagainya. Pihak kerajaan memberikan bantuan dana atau kewangan kepada hospital atau klinik untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Pihak hospital atau klinik menyediakan pakar yang mampu meyakinkan pelancong luar untuk mendapatkan rawatan ke negara kita. Pihak hospital atau klinik menyediakan pakej rawatan yang menarik kepada para pesakit. Jadi pesakit boleh datang sambil melancong ke negara kita. Soalan yang kedua, apakah faktor yang mampu menarik rakyat tempatan dan pelancong asing melancong di negara kita? Ini soalan agak mudah lah. Kenapa negara kita menjadi tempat tarikan pelancong? Contohnya, kerana di negara kita banyak tempat-tempat untuk dilawati lah yang menarik. Contohnya contoh laut, pantai yang bersih seperti di Pulau Sipadan, Pulau Perhentian, tanah tinggi seperti di Cameron Highland, Bukit Tinggi, Bukit Fraser, Gunung Jerai, Kundasang, Gua Nia dan sebagainya. Kemudian infrastruktur yang baik, contohnya jalan raya, perhotelan, restoran dan sebagainya. Kemudian disediakan juga kemudahan pengangkutan yang selesa. Sistem pengangkutan awam atau perkhidmatan teksi, grab, bas pelancongan dan sebagainya yang selesa. Kemudian kemudahan penginapan yang banyak dan selesa, contohnya hotel dan homestay. Kemudahan restoran, kedai yang menyediakan pelbagai menu menarik dan juga kerana promosi atau tawaran pakej pelancongan yang murah. Okey, kita pergi kepada tema gaya hidup sihat. Contoh soalan, apakah kesan jika individu tidak menjaga kesihatan? Ini agak mudah, jadi andaian jawapannya mudah mendapat penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, akan menghadapi masalah berat badan dan boleh menjejaskan kesihatan. Juga kita boleh mudah keletihan, jadi bila sudah letih kita tak fokus belajar dan kesannya mendapat keputusan-keputusan yang lemah. Dan jika letih dalam pekerjaan akan menjejaskan produktiviti syarikat. Dan jika kita selalu sakit akibat tidak menjaga kesihatan, sukar untuk kita terlibat secara aktif dalam aktiviti sosial ataupun aktiviti sukarelawan. Dan jika kita sakit, kita juga terpaksa mengeluarkan kos untuk rawatan perubatan. Dan juga akan menjejaskan pendapatan kita lah. Okay, dan seterusnya jika kita sakit, kita tidak dapat bekerja mencari rezeki. Jadi kesannya juga akan memberi kesan kepada keluarga, terutamanya anak-anak. Okay, soalan yang seterusnya, bincangkan cara-cara menjaga kesihatan diri. Ini juga soalan yang agak mudah. Contohnya menjaga kebersihan diri, mandi, berpakaian bersih dan lain-lain. Menjaga kebersihan persekitaran kerana kawasan yang bersih, udara yang segar akan mendapatkan kesihatan diri yang lebih baik. Kita juga perlu mendapatkan tidur atau rehat secukupnya mengikut peringkat umur. Kita juga perlu mengamalkan pemakanan seimbang mengikut piramid makanan. Kita boleh melakukan aktiviti riadah ataupun aktiviti bersukan. Kita perlu mendapatkan rawatan doktor secara berkala lah. Sekurang-kurangnya dua kali ke dalam sebulan ataupun dalam tempoh 6 bulan dan sebagainya. Sentiasa berfikiran positif. Ini penting untuk mengelakkan kemurungan.
Okey, seterusnya kita pergi kepada tema perubatan tradisional ya. Soalannya, mengapakah perubatan tradisional kian dipinggirkan oleh masyarakat? Jadi ada beberapa andaian isi jawapan, antaranya saingan perubatan moden, hospital atau klinik yang menyediakan doktor bertauliah dan kemudahan peralatan perubatan yang canggih. Dan di negara kita juga banyak hospital dan klinik lah di mana-mana tempat. Jadi ini akan memudahkan untuk kita mendapatkan rawatan pada bila-bila masa kecemasan. Tidak semua orang yang berkemahiran dalam perubatan tradisional. Jadi ini menyukarkan pesakit untuk mendapatkan rawatan jika berlaku kecemasan. Perubatan moden menyediakan rawatan bagi pelbagai penyakit. Jadi manakala perubatan tradisional terhad kepada penyakit tertentu sahaja. Kesukaran mendapatkan bahan perubatan tradisional seperti akar kayu, pucuk, daun herba dan sebagainya. Selain itu, kesukaran untuk menyediakan ubat-ubatan tradisional, contohnya perlu direbus, dikeringkan dan sebagainya. Kurang keyakinan terhadap jaminan kualiti penyediaan secara tradisional. Kurang keyakinan terhadap keberkesanannya, contohnya ubat-ubatan tidak mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga takut terjebak dengan perkara khurafat yang menyalahi ajaran agama ketika melakukan ritual perubatan tradisional. Dan masyarakat juga takut tertipu dengan pengamal perubatan ataupun bomoh-bomoh palsu. Dan waris generasi muda sekarang lebih suka memilih perubatan moden berbanding dengan perubatan tradisional bagi anak-anak mereka. Okay, soalan yang kedua pula, apakah langkah yang sesuai agar perubatan tradisional ini tidak pupus? Jadi, andaian jawapan, pihak kerajaan boleh menyediakan program khusus di institusi pendidikan untuk individu yang berminat untuk mempelajari perubatan tradisional. Pihak kerajaan mengiktiraf atau memberi sijil tauliah kepada individu yang terlibat sebagai pengamal perubatan tradisional supaya masyarakat lebih yakin. Pihak kerajaan juga boleh memberikan dana kepada pusat rawatan tradisional yang bertauliah untuk menyediakan prasarana yang lebih baik. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia memberi laluan terhadap ubat-ubatan tradisional yang telah melalui ujian tapisan keselamatan. Selain itu, ibu bapa boleh membawa anak-anak untuk mendapatkan rawatan secara tradisional untuk penyakit yang ringan seperti urutan badan. Pihak kerajaan mengambil tindakan tegas jika terdapat individu yang menipu sebagai pengamal perubatan tradisional. Dan seterusnya, pihak media massa boleh mempromosikan manfaat perubatan tradisional kepada orang ramai seperti perubatan untuk rawatan kecantikan, urutan badan tradisional, jus minuman akar kayu yang telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, seterusnya tema berkaitan integriti ya. Cikgu fokus kepada gejala rasuah. Jadi contoh soalan, apakah punca-punca berlakunya gejala rasuah? Antara isi yang boleh diberikan, kurangnya keimanan dalam diri, terpedaya dengan nafsu apabila melihat tawaran wang yang banyak atau barangan-barangan mewah yang diberikan. Kemudian keinginan untuk hidup mewah dan memberi kesenangan kepada anak-anak atau keluarga lah. Jadi ada ibu bapa yang bercita-cita untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak dengan cara yang mudah, mereka akan menerima rasuah. Masalah kesempitan wang, jadi jalan mudah menerima rasuah. Terpaksa menerima rasuah kerana ancaman daripada pemberi rasuah yang berpengaruh. Soalan seterusnya, apakah cara berkesan untuk mengatasi masalah rasuah? Jadi yang pertama, individu perlu memantapkan keimanan dirilah untuk menolak sebarang unsur-unsur rasuah. Sentiasa berpegang teguh pada ajaran agama yang melarang rasuah. Jadi kebanyakan agama memang melarang melakukan kegiatan pecah amanah ini. Membuat laporan di SPRM, Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia, jika terdapat cubaan memberi rasuah oleh pihak tertentu. Pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat kepada pemberi dan penerima rasuah. Pihak kerajaan memberikan ganjaran kepada sesiapa sahaja yang memberikan maklumat berkaitan urusan yang melibatkan rasuah. Kemudian kempen kesedaran berkaitan ancaman gejala rasuah kepada diri dan juga keluarga.
Seterusnya kita melihat tema sukan dan rekreasi ataupun aktiviti riadah. Jadi contoh soalannya, mengapakah masyarakat sekarang kurang gemar melakukan aktiviti riadah? Jadi antara jawapannya yang paling kerap kita dengar ialah tiada masa kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun pelajaran ataupun apa-apa aktiviti yang memerlukan penggunaan masa yang padat. Tidak minat aktiviti luar ataupun beriadah di luar rumah. Lebih suka duduk di dalam rumah, menonton filem, melayani gadget dan sebagainya. Tidak suka terdedah kepada cuaca panas, tidak suka badan berpeluh. Kemudian ada yang anggap aktiviti riadah sebagai aktiviti yang meletihkan badan. Dan ada juga mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti asma, sakit kulit dan sebagainya yang menghadkan mereka untuk terlibat dengan aktiviti riadah. Soalan yang kedua, apakah ciri-ciri keselamatan yang perlu diberi perhatian sebelum bersukan? Utamanya sukan lasak lah. Sukan lasak ni seperti mendaki gunung, berkayak di jeram-jeram, berbasikal, bersukan lasak lah dan sebagainya. Jadi antara contoh jawapan, memastikan tubuh badan yang sihat untuk melakukan aktiviti sukan lasak. Perlu dapatkan nasihat doktor pakar terlebih dahulu. Memastikan stamina atau tenaga yang mencukupi. Dapatkan rehat secukupnya sebelum melakukan aktiviti sukan lasak tersebut. Memastikan memakai peralatan keselamatan yang betul seperti topi keselamatan, jaket keselamatan, pelapis lutut dan sebagainya. Mesti sentiasa mengikut arahan jurulatih atau jurupandu bagi sesuatu sukan lasak. Kita tak boleh pandai-pandai buat aktiviti sendiri tanpa tunjuk ajar dari jurulatih atau jurupandu. Dan memastikan keadaan cuaca yang baik untuk melakukan aktiviti sukan. Jadi kita perlu elakkan hujan lebat, mendung ataupun terlalu panas. Soalan yang ketiga, huraikan langkah untuk meningkatkan mutu sukan di negara kita. Jadi antara jawapannya, pihak sekolah perlu mengenal pasti bakat murid lebih awal, iaitu dari sekolah rendah lagi. Pihak sekolah boleh menghantar murid berbakat mewakili sekolah dalam acara sukan. Jadi selalu adalah di peringkat negeri, daerah dan sebagainya. Pihak Kementerian Pendidikan perlu mengetengahkan lagi bakat murid di peringkat antarabangsa. Pihak kerajaan perlu menyediakan kemudahan peralatan sukan di kelab-kelab sukan di setiap daerah atau negeri. Pihak kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan boleh menyediakan insentif yang sesuai kepada para atlet yang berjaya memenangi suatu pertandingan di peringkat antarabangsa. Baiklah, seterusnya kita lihat tema keselamatan. Contohnya kemalangan, ancaman dadah, gejala sosial dan sebagainya. Jadi antara contoh soalannya, mengapakah usaha kerajaan membanteras penyalahgunaan dadah dianggap kurang berkesan? Jadi antara jawapannya, bilangan penagih baru yang cepat bertambah. Lepas tu kekurangan kaki tangan agensi berkenaan untuk menangkap penagih dadah. Sikap masyarakat yang tidak ambil peduli dengan ahli masyarakat yang menghisap dadah. Iaitu selagi tidak melibatkan ahli keluarga sendiri, mereka tidak ambil peduli dengan masalah orang lain. Kemudian penagih dadah pandai menyembunyikan diri jika ada operasi membanteras penagihan dadah di sesuatu kawasan. Kemudian terdapat segelintir ibu bapa yang sayang atau tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu anaknya terlibat dengan dadah. Jadi mereka lebih suka mendiamkan diri dan tidak membuat laporan kepada pusat pemulihan dadah. Soalan yang kedua, apakah peranan ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak terlibat dalam gejala sosial? Ini secara umum gejala sosial. Contohnya, ibu bapa memberikan kasih sayang, nasihat dan bimbingan kepada anak-anak. Ibu bapa sentiasa mengawasi pergaulan anak-anaknya dengan rakan-rakan luar. Ibu bapa tidak memberikan sejumlah wang yang banyak kepada anak-anak sebagai wang saku mereka supaya mereka tidak menyalahgunakan wang saku tersebut. Ibu bapa boleh kerap meluangkan masa bersama-sama anak untuk mendengar masalah mereka. Contohnya makan bersama, bersukan bersama, melawat di tempat-tempat menarik secara bersama-sama dengan anak-anak. Ibu bapa memberikan didikan agama secukupnya supaya anak-anak mempunyai benteng keimanan yang kukuh. Ini sangat pentinglah pendidikan agama sejak anak-anak kecil lagi. Ibu bapa boleh menghantar anak-anak menyertai kem motivasi atau kem pembentukan jati diri. Ini juga adalah sangat pentinglah untuk membina jati diri anak-anak supaya mereka boleh
tahu mana perkara yang baik, mana yang buruk untuk diri mereka. Okay, baiklah kita lihat tema berkaitan pencemaran juga secara umum. Contohnya lah, apakah kesan jika masyarakat kurang kesedaran tentang kepentingan sumber air? Ini ialah pencemaran air lah. Contohnya masyarakat bila dia tak sedar tentang kepentingan air, mereka akan membuang sampah sesuka hati ke dalam sungai yang akan menimbulkan bau busuk lah. Kemudian masyarakat tidak akan ambil peduli walaupun menyaksikan pihak kilang ataupun individu yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Juga kesannya ialah bila segala sisa toksik ataupun sampah sarat dibuang ke dalam sungai, kehidupan akuatik di sungai akan tercemar dan akan mati dan pupus. Jadi kesannya akan menjejaskan sumber pendapatan penduduk yang punca rezekinya melalui tangkapan ikan udang di sungai. Dan kesan yang paling kita takuti ialah kesihatan masyarakat juga terjejas jika minum air sungai yang kotor. Okay, soalan yang kedua, mengapakah kita perlu mengelakkan berlakunya pencemaran? Okay, kenapa kita perlu elakkan berlakunya pencemaran? Supaya kita mendapatkan udara yang segar, bebas debu, mendapatkan sumber bekalan air yang bersih sebagai sumber minuman, menjadikan kawasan kediaman bersih dan selesa untuk didiami, menjamin kualiti kesihatan yang baik. Negara yang bersih boleh menjadi daya tarikan pelancong. Kalau negara kita bersih, pelancong juga suka datang ke negara kita. Mengelakkan berlakunya bencana alam seperti banjir kilat yang akan berlaku jika sampah-sampah dibuang ke dalam longkang, parit atau sungai lah. Ia akan menyebabkan banjir kilat berlaku kerana pengaliran air tidak sempurna. Okay, soalan ketiga, bagaimanakah cara untuk menangani isu pencemaran air? Okay. Pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang ketat terhadap pihak yang buat pencemaran air. Kalau pencemaran alam, undang-undang untuk mengelakkan pencemaran alam lah kan. Okay, memastikan pengusaha ternakan dan pertanian di pinggir sungai tidak membuang najis binatang atau sisa baja tanaman ke dalam sungai. Dan pihak kerajaan juga boleh memagar kawasan sungai yang menjadi sumber bekalan air lah, supaya tidak berlaku aktiviti-aktiviti yang boleh mencemarkan sungai. Dan seterusnya pihak media menyiarkan maklumat berkaitan kesan-kesan pencemaran air. Jadi ini sangat pentinglah supaya masyarakat mempunyai kesedaran untuk menjaga kebersihan alam lah, terutamanya kebersihan sungai. Okay, seterusnya kita lihat tema kemasyarakatan, contohnya bergotong royong dan sukarelawan ya. Okay. Apakah faktor yang menyebabkan remaja sekarang tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan? Okay. Ada juga remaja tak suka dengan terlibat dengan aktiviti bergotong royong ataupun sukarelawan. Jadi andaian isi jawapannya, pengaruh yang pertama sekali pengaruh gadget lah. Terlalu leka sehingga tidak mempedulikan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Anggap aktiviti kemasyarakatan tidak berfaedah kepada mereka kerana tidak ada bayar ataupun upah ya kan, sebab aktiviti sukarelawan tak ada upah lah kan, tak ada bayaran. Malas bersosial kerana tidak suka bergaul dengan orang yang tidak dikenali, tidak berkeyakinan diri untuk bersosial. Tidak mahu menyusahkan diri. Remaja anggap aktiviti ini memenatkan badan dan mengotorkan pakaian dan sebagainya. Kemudian remaja juga tidak mendapat galakan daripada ibu bapa lah. Mereka sendiri tidak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Ibu bapa juga tidak membenarkan kerana bimbang akan keselamatan anak-anak ketika melakukan aktiviti kemasyarakatan. Untuk soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk menggalakkan remaja terlibat dalam program sukarelawan atau khidmat sosial? Okay, jadi peranan ibu bapa, yang pertama lah, ibu bapa mesti terlibat dan mengajak anak-anak untuk turut serta dalam program sukarelawan atau khidmat sosial ini. Manakala pihak kerajaan boleh mengadakan kempen untuk menyedarkan generasi muda berkenaan kebaikan menyertai program sukarelawan. Kemudian pihak jawatankuasa perumahan perlu mengadakan aktiviti yang sesuai supaya dapat menarik minat remaja untuk turut serta dalam program-program khidmat sosial ini. Okay, soalan yang ketiga, apakah kebaikan jika kita menyertai program kemasyarakatan atau sukarelawan atau khidmat sosial ini? Okay, pertama kita dapat merapatkan hubungan silaturahim antara penduduk atau ahli kumpulan.
dapat mewujudkan keharmonian antara penduduk di sesuatu kawasan perumahan lah. Kemudian dapat melatih diri bersosial dengan semua orang, dapat menimba pengalaman dengan rakan-rakan baharu, dapat mengurangkan tekanan. Jadi kalau kita rasa tertekan akibat bekerja, belajar dan sebagainya, berniaga dan sebagainya, kita boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Dapat meningkatkan jati diri sebagai ketua kumpulan dan dapat meningkatkan keyakinan diri lah. Jadi kita remaja terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan boleh membuang sifat malu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi di sini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar atau diri remaja untuk berkomunikasi dengan lebih yakin. Okay, seterusnya tema pembentukan jati diri. Okay, contoh soalan, apakah cabaran yang dihadapi oleh murid untuk membentuk jati diri yang baik? Apa cabarannya untuk pelajar jadi seorang insan yang baik, yang berdisiplin? Jadi antara cabarannya yang pertama, cabaran pengaruh rakan sebaya yang buruk akhlak lah, seperti rakan-rakan yang suka putih kelas, suka bergaduh, suka merempit, suka hidukam dan sebagainya. Ini cabaran utama. Cabaran yang kedua adalah cabaran daripada ibu bapa, yang contohnya ibu bapa atau ahli keluarga juga berakhlak buruk lah, suka cakap kasar, suka berkelahi, suka maki hamun dan sebagainya. Kemudian cabaran terpengaruh dengan paparan gadget, ini pun juga sangat serius lah. Contohnya remaja akan mengikut langkah tingkah laku, watak-watak atau percakapan kasar mereka dalam filem atau game lah, permainan kan. Dia watak-watak yang kasar, yang berlawan-lawan dan sebagainya. Kemudian cabaran ibu bapa yang tidak mendidik anak-anak untuk berkelakuan baik. Sebab dapat setengah ibu bapa yang dia membiarkan saja anak-anak mereka berkelakuan tidak baik tanpa memberi sebarang teguran jika anak-anak mereka bercakap kasar atau berkelakuan biadab lah. Kadang-kadang sebab ibu bapa sendiri yang bersikap sedemikian lah. Kata orang, bapa borek anak rintik. Okay, seterusnya, bagaimanakah pihak sekolah berperanan dalam pembentukan jati diri murid? Ini pihak sekolah boleh apa? Boleh menganjurkan kem kepimpinan atau kem jati diri, menjemput penceramah atau pakar motivasi luar yang popular atau yang menjadi ikon dalam kalangan remaja, mengadakan program yang dapat meningkatkan jati diri seperti sambutan kemerdekaan, melafazkan ikrar rukun negara dan memahaminya. Menyediakan anugerah kepada pelajar yang bersahsia mulia. Contohnya, menyediakan anugerah tokoh sahsia terpuji. Kemudian pihak sekolah juga boleh menganjurkan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah. Jadi ini akan memberi kesedaran betapa perlunya menghargai kemerdekaan negara dan betapa perlunya menghargai kedaulatan negara. Okay, seterusnya tema warisan tradisional. Okay, contohnya permainan tradisional, pakaian tradisional dan makanan tradisional. Jadi antara contoh soalan, apakah usaha-usaha untuk mempopularkan permainan tradisional? Jadi bila usaha tu kita bolehlah kata diri sebagai dimensi diri, kita mesti belajar untuk bermain permainan tradisional. Kemudian ibu bapa boleh bermain bersama anak-anak, memberikan alat-alat permainan tradisional seperti gasing, dam, congkak, mau dan sebagainya. Pihak sekolah pula boleh menubuhkan kelab permainan tradisional ataupun mengadakan aktiviti pertandingan permainan tradisional. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran atau menganjurkan karnival permainan tradisional di setiap negeri. Manakala media massa memaparkan iklan atau menyiarkan dokumentari berkaitan permainan tradisional. Okay, soalan kedua, apakah kebaikan permainan tradisional? Jadi andaian jawapannya dapat memupuk nilai murni seperti nilai toleransi, bertolak ansur mengikut giliran permainan atau memupuk nilai kesabaran tunggu giliran kan. Contohnya kamu main congkak, ikut giliran nak main congkak. Siapa jalan dulu, siapa jalan kemudian. Seterusnya mengasah minda dengan lebih bijak. Perlu berfikir strategi permainan, strategi untuk mengalahkan pihak lawan. Contohnya kamu main damaji, main congkak, main sepak raga bulat dan sebagainya. Kemudian menyihatkan tubuh badan. Contohnya bila kita bermain permainan tradisional akan berlakunya pergerakan fizikal yang mengeluarkan
perlulah seperti permainan sepak raga, wow, galah panjang dan sebagainya. Memupuk perpaduan. Contohnya semua kaum boleh bermain bersama sama dan seterusnya faedahnya ialah mengisi masa lapang dengan berfaedah dan juga dapat menambah kenalan baru ketika terlibat dalam permainan tradisional. Okey, soalan yang seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan warisan tradisi nenek moyang kita kian dilupakan? Kenapa permainan tradisional ke, pakaian tradisional ke, makanan tradisional kian dilupakan oleh generasi muda? Yang pertama, pengaruh gadget atau telefon bimbit lah. Generasi muda terpengaruh dengan budaya moden yang terpapar di skrin telefon bimbit. Contohnya warisan pakaian tradisional, makanan tradisional, permainan tradisional sudah tidak diminati lah. Sekarang semua suka kuih ataupun manisan yang ada cheese dan sebagainya. Kemudian warisan ini tidak diturunkan atau diajar kepada generasi muda oleh datuk atau nenek. Kemudian ibu bapa sendiri sudah tidak mengamalkan warisan tradisional. Sebab ibu bapa juga sudah ikut acuan moden lah, berpakaian secara moden kan. Masak-masak pun kat rumah pun masakan yang moden. Kemudian generasi muda generasi muda telah menganggap warisan tradisi ini sebagai satu yang kolot dan ketinggalan zaman lah. Maksudnya dah tak moden dah warisan tradisional ini. Seterusnya kita lihat tema sejarah ataupun warisan negara. Kita fokus kepada bangunan bersejarah. Soalannya, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara bangunan bersejarah? Jadi antaian jawapannya, yang pertama, menjadi daya tarikan pelancong luar dan pelancong tempatan, memupuk semangat patriotik kepada generasi muda untuk menjaga kedaulatan negara supaya tidak terjajah lagi, mempunyai nilai sejarah yang tinggi kerana bangunan sejarah ini dibina sejak zaman penjajahan di negara kita, menjadi sumber ilmu pengetahuan baru bagi penggemar sejarah dan untuk mengekalkan keunikan reka bentuk sesebuah bangunan. Inilah yang menyebabkan kita perlu menjaga dan memelihara bangunan bersejarah. Soalan yang kedua, apakah usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara bangunan bersejarah? Jadi contoh jawapan, kerajaan memberikan peruntukan dana bagi mengekalkan bangunan bersejarah, iaitu untuk membaik pulih bangunan yang telah rosak. Kerajaan mewartakan bangunan bersejarah sebagai warisan negara. Tidak boleh dirobohkan begitu saja. Pihak terlibat mengusahakan agar kawasan sekitar bangunan bersejarah itu menjadi sentiasa cantik dan bersih. Ini boleh menarik perhatian pengunjung. Menjadikan bangunan bersejarah sebagai muzium yang menempatkan pelbagai artifak peninggalan sejarah. Pihak kerajaan boleh mengadakan promosi untuk menjadikan bangunan bersejarah sebagai daya tarikan pelancong. Ni kita boleh lihat di negeri Melaka lah kan. Jadikan bangunan bersejarah sebagai daya tarikan pelancongan. Ibu bapa ataupun pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Seterusnya kita lihat tema alam kerjaya ataupun alam pekerjaan. Soalan pertama. Bagaimanakah anda membuat perancangan untuk menceburi kerjaya yang anda minati? Jadi yang pertama, kita boleh membuat kajian awal lah, seperti kita melihat kajian apakah syarat-syarat kelayakan kos pendidikan di universiti yang menawarkan bidang kerjaya tersebut. Memberikan tumpuan dalam mata pelajaran yang diperlukan lah dalam SPM lah. Contohnya untuk kerjaya doktor kita perlukan subjek terasain. Contohlah kan. Akuntan perlukan subjek matematik, akaun dan sebagainya. Kemudian mendapat keputusan peperiksaan yang baik di peringkat sekolah menengah ataupun di peringkat universiti. Kemudian kita juga perlu bertanya kepada mereka atau pekerja yang berpengalaman dalam sesebuah kerjaya tersebut. Soalan kedua. Apakah persediaan-persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghadiri temuduga sesuatu kerjaya? Ini penting kan, nanti bila kamu dah lepas sekolah, nak pergi temuduga, apa yang perlu kamu lakukan? Jadi antaranya berpakaian yang kemas, berkasut, bertali leher dan sebagainya. Membawa segala dokumen yang lengkap, contoh kad pengenalan, sijil-sijil yang berkaitan, menyediakan resume yang lengkap dan sebagainya.
Kemudian kamu perlu tidur awal supaya dapat datang awal ke tempat terduga, tidak melewatkan masa. Kemudian menjaga adab ketika kamu bertutur. Kemudian kamu perlu dapatkan info lanjut supaya perkara yang ada kaitan dengan kerjaya yang dipohon lah. Jadi bila di soal kamu dapat menjawab dengan mantap. Kemudian menjawab setiap persoalan dengan penuh keyakinan. Okay, soalan yang ketiga. Apakah pandangan anda terhadap sikap sesetengah individu yang suka memilih kerjaya? Memang betul lah, ada setengah orang dia suka memilih kerjaya yang setanding dengan kelulusan mereka. Jadi, kalau kamu kata ya boleh pilih kerja, mungkin ikut minat kita lah kalau sebab kita yang nak bekerja. Kalau tidak minat, kita suka untuk bekerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan kita juga perlu memilih kerja mengikut kemampuan diri kita. Kemudian, kalau kita tak boleh pilih kerja, kenapa? Kerana peluang pekerjaan yang sangat tipis lah. Dan kita terpaksa berebut peluang dengan mereka yang juga sedang mencari pekerjaan. Kemudian kita boleh dapatkan pengalaman terlebih dahulu untuk menambah kemahiran, menambah pengetahuan sebelum bertukar kepada kerjaya yang kita minati. Kata orang, bekerja dahulu untuk mendapat pengalaman. Kemudian kita boleh belajar sampai bekerja. Baiklah, kita lihat tema semangat patriotik lah, ataupun semangat cinta kepada negara. Okay, soalannya, bagaimanakah pihak sekolah boleh menyemai semangat patriotik dalam kalangan murid? Okay, contohnya pihak sekolah boleh mengadakan program seperti sambutan bulan kemerdekaan, mewajibkan semua pelajar menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, mengadakan kuis berkaitan semangat patriotik, mengadakan karnival berkaitan patriotik dengan kerjasama pihak luar seperti pihak muzium, pihak perpustakaan dan sebagainya, mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah, dan guru juga perlu menekankan semangat patriotik dalam subjek sejarah. Kemudian soalan kedua, bagaimanakah cara kita sebagai rakyat menunjukkan semangat patriotik kepada negara? Okay, yang pertama, kita perlulah menghayati rukun negara, menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Kita perlu menghormati lagu negaraku, melakukan perkara atau aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara. Sebagai contoh, kita terlibat dengan kejohanan sukan, terlibat dengan sukarelawan di peringkat antarabangsa. Kita perlu mengamalkan perpaduan, mewujudkan keharmonian rakyat dan kestabilan politik. Ini juga sebagai tanda kita cinta akan negara kita. Kemudian kita perlu mematuhi undang-undang negara. Kita tidak memburukkan nama negara kita melalui media sosial. Kemudian kita perlu sentiasa memberi sokongan kepada program-program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Okay, seterusnya soalan ketiga. Bagaimanakah semangat patriotik dapat menjamin kedaulatan negara? Jadi, antara jawapannya, rakyat akan bersatu untuk menjamin kedaulatan negara. Rakyat akan menghormati perlembagaan negara. Rakyat akan mematuhi prinsip-prinsip rukun negara. Rakyat akan mengamalkan perpaduan kaum. Dan rakyat akan mematuhi undang-undang negara. Inilah penting untuk kita menjamin kedaulatan negara. Baiklah, seterusnya kita lihat tema kedaulatan bahasa Melayu. Soalannya, bagaimanakah cara ibu bapa untuk mendidik anak-anak menggunakan bahasa Melayu yang betul? Jadi antaranya, ibu bapa mesti bertutur menggunakan bahasa Melayu yang betul, membelikan anak-anak buku bahasa Melayu, membacakan buku cerita bahasa Melayu bersama anak-anak, menghantar anak ke kelas tuition jika mereka masih belum menguasai bahasa Melayu dengan baik, menggalakkan anak-anak menonton video yang mengajarkan bahasa Melayu atau mengajak anak-anak menonton drama Melayu. Okay, soalan kedua, bagaimanakah bahasa Melayu dapat menjadi bahasa perpaduan? Jadi bahasa Melayu boleh jadi bahasa perpaduan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa perantara ketika komunikasi antara kaum. Kemudian bahasa Melayu juga menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan sama ada di peringkat sekolah ataupun di universiti awam. Jadi semua kaum di negara kita akan menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi antara kaum. Okay, seterusnya, bagaimanakah cara untuk memartabatkan bahasa Melayu? Jadi untuk dalam hal ini, diri kita sendiri perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betul.
Ibu bapa perlu bertutur dengan bahasa Melayu yang betul ketika bercakap dengan anak-anak. Pihak sekolah menganjurkan aktiviti berkaitan bahasa seperti program minggu bahasa, sambutan bulan bahasa, mengadakan kuis, deklamasi sajak, pertandingan menulis esei dan sebagainya. Pihak kerajaan mengadakan karnival Cintai Bahasa Kita dengan penglibatan pihak yang berkaitan bahasa Melayu seperti DBP Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negara dan sebagainya. Kemudian pihak media juga seharusnya menggalakkan pengacara program menggunakan bahasa Melayu yang betul. Seterusnya, penulis skrip cerita atau drama menggunakan bahasa Melayu yang betul lah, tidak menggunakan bahasa Melayu rojak ya. Baiklah, seterusnya kita melihat tema pengangkutan awam ya. Apakah kepentingan pengangkutan awam di negara kita? Jadi pengangkutan awam memajukan sektor ekonomi di sebuah kawasan, iaitu dia memudahkan pekerja pergi bekerja dengan menggunakan pengangkutan awam. Pengangkutan awam juga penting untuk mengurangkan kesesakan jalan, terutamanya di bandar atau kawasan perindustrian. Mengurangkan pencemaran udara apabila kurangnya bilangan kenderaan di jalan raya. Maksudnya asap kenderaan dapat dikurangkan. Membantu pengguna yang tidak mampu membeli kenderaan sendiri. Jadi mereka boleh menggunakan perkhidmatan bas awam lah. Menjimatkan masa perjalanan ke sesuatu tempat. Okay. Memajukan sistem pengangkutan negara. Membangunkan sesuatu kawasan yang menjadi laluan pengangkutan awam. Contohnya stesen LRT, komuter, bas, terminal, lapangan terbang dan sebagainya. Dan yang penting menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang terlibat dengan pengangkutan awam ya, seperti pemandu bas, teksi, penjaga kaunter, pekerja pembersihan di terminal dan sebagainya. Soalan kedua, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam? Pertama, menyediakan ruang penumpang yang lebih selesa, tempat duduk selesa dan sebagainya, menyediakan ruang khas untuk warga emas, OKU dan wanita mengandung di dalam pengangkutan awam, meletakkan harga tiket yang berpatutan, memberikan potongan harga kepada warga emas atau pelajar atau OKU, menyediakan kad bayaran bulanan dengan potongan harga tiket, media memaparkan iklan untuk memberi kesedaran kepada penduduk supaya menggunakan kemudahan awam. Pihak terlibat mengadakan kempen untuk menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam dan akhirnya pihak yang terlibat menyediakan jadual perjalanan yang lebih kerap supaya penumpang tidak menunggu terlalu lama. Baiklah, seterusnya kita lihat tema sains dan teknologi. Soalannya, apakah langkah untuk membendung penipuan alam cyber ataupun kita kenali sebagai scammer? Pihak berwajib melalui Suruhanjaya Multimedia membuat tapisan terhadap laman sesawang yang berunsur penipuan. Pihak kerajaan mengambil tindakan yang tegas terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti penipuan internet. Pihak berwajib mesti mengambil tindakan yang cepat terhadap apa-apa aduan orang ramai berkenaan laman sesawang yang berunsur penipuan. Kempen kesedaran kepada pengguna internet supaya lebih berhati-hati terhadap maklumat yang dilayari. Individu dinasihatkan supaya tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada individu yang tidak dikenali atau baru dikenali melalui internet. Individu boleh memasang kod keselamatan pada alat peranti seperti kata laluan yang sukar diceroboh, tidak menggunakan internet atau talian awam semasa melakukan urusan kewangan, iaitu kita perlu menggunakan data internet sendiri. Tidak mendedahkan kata laluan atau nombor transaksi perbankan kepada mana-mana pihak. Ibu bapa memberi nasihat atau mengawasi anak-anak, terutamanya anak-anak perempuan, supaya tidak mudah terpedaya dengan kata-kata manis kenalan mereka di internet. Soalan yang kedua, bagaimanakah teknologi moden dapat memajukan sektor pertanian di negara kita? Contohnya penggunaan drone lah untuk membaca tanaman. Kemudian adanya jentera moden untuk menggantikan jentera-jentera lama lah seperti kabota, kerbau, tenggala dan sebagainya. Membantu saintis mengkaji kualiti biji benih. Jadi kita akan dapat hasil tanaman yang lebih berkualiti. Kemudian penciptaan baja berkualiti. Dapat penciptaan racun serangga yang mesra alam dan sebagainya.
Kemudian meningkatkan kualiti hasil pertanian. Contohnya kalau zaman dulu padi ditanam setahun sekali, sekarang dengan adanya teknologi, padi boleh ditanam 3 kali setahun. Manakala buah-buahan juga akan berbuah dengan lebih lebat dan sentiasa bermusim. Kemudian menjimatkan kos pertanian. Contohnya jentera moden, drone dapat mengurangkan upah buruh. Kemudian dapat menjimatkan masa pertanian. Jadi bila petani menggunakan teknologi moden, mereka boleh mempunyai masa yang lebih untuk melakukan aktiviti pertanian yang lain. Okay, seterusnya kita lihat tema pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi soalan yang secara umum, apakah langkah yang perlu diambil untuk memajukan bidang pertanian, peternakan dan perikanan negara? Soalan secara umum ya. Contohnya, pihak kerajaan melalui agensi terlibat menyediakan kemudahan pinjaman kewangan dengan kadar pinjaman yang rendah supaya para petani, peternak dan nelayan dapat mengembangkan usaha mereka seperti membeli peralatan moden, menyediakan kandang peternakan atau sangkar ikan atau tempat tanaman yang moden. Pihak kerajaan melalui agensi terlibat boleh menganjurkan karnival seperti karnival mahal pada setiap tahun untuk memberi peluang kepada para pengusaha mempromosikan hasil produktiviti mereka. Pihak kerajaan melalui agensi terlibat menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan benih tanaman atau ternakan yang lebih berkualiti. Pihak kerajaan melalui agensi terlibat membantu petani, peternak atau nelayan memasarkan hasil keluaran yang lebih luas di dalam negara dan juga di luar negara. Pihak kerajaan melalui agensi terlibat boleh menganjurkan kursus atau bengkel supaya mereka yang terlibat dalam sektor ini mempunyai ilmu, pengetahuan dan berkemahiran yang tinggi untuk mengusahakan sektor yang mereka usahakan. Pihak kerajaan boleh menyediakan anugerah khas kepada para petani, nelayan atau peternak yang telah berjaya. Pihak penyedia masa boleh membuat dokumentari berkaitan bidang pertanian atau peternakan atau perikanan supaya lebih ramai generasi muda yang berminat untuk mencuburi bidang ini. Kemudian pihak Kementerian Terbabit boleh menjadikan program pelancongan pertanian ataupun agro pelancongan sebagai daya tarikan pelancong dan ini dapat meningkatkan sumber pendapatan para petani, para peternak dan juga para nelayan. Seterusnya soalan berkaitan dengan kewangan, tema kewangan. Contohnya, apakah kesan-kesan yang terjadi jika seseorang itu tidak mempunyai wang simpanan? Okey. Jadi antara jawapannya, isi pertama, tidak mempunyai wang simpanan untuk digunakan ketika waktu kecemasan seperti ketika ahli keluarga sakit, kereta rosak dan sebagainya. Tidak dapat menyediakan wang untuk membiayai pelajaran anak-anak ke universiti. Jadi jika tak ada simpanan, anak-anak bila dapat tawaran ke universiti, ibu bapa akan menghadapi masalah kewangan. Tidak boleh berbelanja untuk beli barang-barang yang diperlukan dengan segera. Tidak boleh membantu ibu bapa atau ahli keluarga yang kesempitan wang. Dan perkara yang paling kita takuti, jika tidak punya wang simpanan, kita boleh terdorong untuk terlibat dengan pinjaman wang secara haram melalui ahlung atau ceti haram. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara pengurusan wang saku yang berkesan? Jadi kalau ibu bapa beri kamu wang saku, kamu kena uruskan dengan berkesan. Contohnya, kamu boleh berbelanja dengan berhemah, membeli barang yang diperlukan saja, membuat senarai barang yang hendak dibeli sebelum keluar berbelanja, membuat perbandingan harga bagi sesuatu barang. Kamu juga boleh menyimpan lebihan wang saku ke dalam tabung dan seterusnya disimpan ke dalam bank. Tidak berbelanja mengikut hawa nafsu semata-mata. Kemudian kamu boleh bawa bekal makanan dari rumah ke sekolah atau ibu bapa juga boleh bawa makanan ke tempat kerja. Dan kita juga boleh membeli secara borong supaya kita dapat harga yang lebih murah. Baiklah, cikgu berharap semoga rakaman ini dan juga penerangan yang cikgu berikan akan memberi manfaat kepada anak-anak pelajar yang cikgu kasihi. Jadi cikgu berharap kamu berlatihlah untuk bertutur dengan teratur dan disulami dengan kesopanan. Dan cikgu nak ingatkan kamu semua jangan takut untuk memberikan pendapat ya. Sama ada pendapat kamu betul atau salah, biarlah penilai yang menentukannya. Apa yang penting, jangan diam 1000 bahasa. Sekian, terima kasih.